A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam sehati sejiwa dan salam keluarga Malaysia sekalian. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli-ahli penonton dan hadirin sekalian ke webinar kita pada hari ini. Dan selamat datang juga saya ucapkan kepada semua ahli-ahli panel kita atas jemputan dan sudi meluangkan masa untuk menjawab segala persoalan yang akan dibangkitkan sebentar nanti. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berjaya dapat menjayakan satu webinar yang bertajuk mengenai dengan pakaian tradisional, suatu tradisi yang perlu diteruskan atau lebih berfokuskan atau bertemakan mengenai pakaian tradisional. Baiklah, marilah kita memperkenalkan keempat orang ahli panel jemputan kita yang akan menjawab segala kemusykilan, persoalan yang akan dibangkitkan dan akan menjawab segala jawapan-jawapan yang telah disediakan sebentar nanti. Saya akan memperkenalkan keempat-empat orang ahli panel kita, iaitu ahli panel pertama, Profesor Dr. Muhammad Syahmi bin Rosli, seorang pensyarah kanan Fakulti Kebudayaan dari Universiti Pendidikan Sultan Idris. Selamat datang saya ucapkan kepada Profesor Dr. ke webinar kita. Sihat Dr. Alhamdulillah, sihat walafiat. Alhamdulillah. Okay, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, iaitu Datuk Dr. Muhammad Nabil bin Azman, seorang pegawai kebudayaan dari Negeri Pahang Darul Makmur. Selamat datang saya ucapkan kepada Datuk Dr. Sihat Dr. Alhamdulillah sihat. Dan nampak bergaya pada hari ini Doktor. Alhamdulillah. Okey, seterusnya saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang ketiga, iaitu Profesor Madya Ahmad Mufidah binti Muhammad Helmi, seorang pengerusi Persatuan Kebudayaan dari Negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiara. Selamat datang saya ucapkan kepada Profesor Madya ke webinar kita pada hari ini. Semua okey ke Doktor? Profesor? Okey. Terima kasih Tuan Moderator kerana sudi menjemput saya pada webinar kita hari ini. Alhamdulillah. Okey, seterusnya tidak lain dan tidak bukan saya akan memperkenalkan ahli panel kita yang keempat yang begitu menitik beratkan mengenai kebudayaan yang ada di Malaysia maupun di setiap negeri, iaitu Yang Mulia Raja Nur Izzati binti Yang Mulia Raja Abdul Hadi, seorang pensyarah kanan Fakulti Artistik dan Kebudayaan dari Universiti Malaya. Selamat datang saya ucapkan kepada Yang Mulia ke webinar kita pada hari ini. Semuanya baik-baik ya Yang Mulia? Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator telah menjemput saya daripada majlis ini. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Dan saya seperti biasa, Muhammad Ruaiman bin Ruzi merupakan moderator anda pada hari ini. Baiklah, bagi tidak melengahkan masa kerana kita mengetahui bahawa masa itu emas bagi semua orang. Kita akan teruskan kepada soalan-persoalan yang akan dibangkitkan, yang akan dipersoalkan dan yang akan dijawab oleh keempat-empat orang ahli panel kita sebentar nanti. Baiklah, saya akan tujukan soalan yang pertama kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Profesor Dr. Muhammad Syahmi bin Rosli. Adakah Profesor Dr. sudah bersedia untuk menjawab soalan yang pertama? Ya, saya dah bersedia. Okey, baiklah, soalan yang pertama, pada pandangan Profesor Dr. sendiri, apa yang Profesor Dr. faham mengenai pakaian tradisional? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para penonton dan panel-panel yang bersama saya pada hari ini. Okey, pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada selaku moderator kerana menjemput saya dalam webinar kita pada hari ini yang dilangsungkan secara atas talian. Nama yang diberi Muhammad Syahmi bin Rosli dan saya adalah pensyarah kanan Fakulti Kebudayaan di Universiti Perguruan Sultan Idris. Pandukan soalan yang ditujukan kepada saya sebentar tadi, apa yang saya fahami tentang pakaian tradisional? Okey, pakaian tradisional ini adalah istilah untuk menggambarkan baju dan seluar yang dipakai semasa perayaan dalam Malaysia mengikut kaum-kaum tertentu.
Oleh kerana Malaysia ni adalah negara yang berbilang budaya seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain lagi yang berada di semenanjung Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Masing-masing mempunyai tradisi dan agama mereka yang tersendiri serta gaya pemakaian yang khusus untuk jantina dan mungkin disesuaikan dengan pengaruh dan keadaan tempatan mereka. Pada abad dahulu, pakaian tradisional ini dipakai setiap hari. Namun kini pakaian tradisional hanya dipakai pada majlis-majlis khas seperti majlis perkahwinan, sambutan hari perayaan dan acara-acara lain. Okey, samalah juga dengan kita yang sedang melangsungkan webinar ini dengan tuan moderator dengan baju Melayu yang segak bergaya, ahli panel lain yang memakai pakaian tradisional. Jadi kita nampak yang kita sedang mengekalkan pakaian tradisional ini dalam acara yang formal. Okay, di Malaysia terdapat banyak pakaian tradisional yang pelbagai etnik berwarna-warni mengikut budaya mereka tersendiri. Contoh yang saya boleh kongsikan kepada anda semua, saya ambil kaum Melayu lah, sebab kaum Melayu ni adalah kumpulan etnik yang paling terkenal di Malaysia. Pakaian tradisional bagi kaum Melayu berbeza untuk berbeza bagi lelaki dan perempuan dan biasanya berwarna-warni serta bercorak mengikut kesukaan mereka. Contoh yang saya boleh bawa, kita lihat setiap orang memakai pakaian tradisional pada hari raya Aidilfitri dan ada yang memakai kurta, jubah, baju Melayu, baju kurung, baju kebaya yang berwarna-warni mengikut tema mereka tersendiri. Jadi saya amat menekankan kepada semua masyarakat bahawa pakaian tradisional ini adalah satu kebudayaan yang harus kita kekalkan buat selama-lamanya untuk kita memberitahu generasi yang akan datang bahawa ini adalah pakaian tradisional kita dan pakaian inilah yang melambangkan kita atau membezakan diri kita sebagai orang Melayu, orang Cina, orang India atau kaum-kaum yang lain. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada ahli panel kita yang pertama, Profesor Dr. Muhammad Syamil bin Rosli, pensyarah kanan Fakulti Kebudayaan Universiti Pendidikan Sultan Idris atas persoalan yang dijawab itu sebentar tadi. Okay, baiklah. Kita seterusnya akan memberikan soalan yang akan dibangkitkan sebentar nanti, iaitu kepada ahli panel kita yang ketiga, iaitu Profesor Madya Aman Mufidah binti Muhammad Hilmi, Pengerusi Persatuan Kebudayaan Negeri Pulau Pinang, untuk menjawab soalan yang akan dibangkitkan. Profesor Madya sudah bersedia untuk menjawab segala persoalan nanti? Saya sudah bersedia. Okey. Soalannya berbunyi seperti ini. Cheongsam, seperti kita ketahui, merupakan pakaian tradisional bagi kaum Cina. Bagi pendapat Profesor Madya sendiri, adakah Profesor Madya akan turut memakainya? Jika Profesor Madya turut memakainya, mengapa? Okey, baiklah. Terima kasih di atas soalan yang diajukan oleh Tuan Moderator. Okey. Pada pendapat saya sendiri, tentulah saya akan memakai cheongsam itulah. Pakai cheongsam ni tak adalah menunjukkan kesalahan bagi kita sebagai umat Islam. Lagi satu, jika kita pakai cheongsam tu dengan bersopan santun, menjaga tata susila dan dengan cara menutup aurat, tidak salah sama sekali. Betul tak, Tuan Moderator? Betul-betul. Ya, betul. Jadi dengan memakai pakaian tradisional ni juga, cheongsam ni dapat menunjukkan kita rasa perpaduan kita di antara masyarakat yang berbilang etnik yang ada di Malaysia ni. Kita juga menunjukkan rasa hormat kita terhadap masyarakat dan etnik-etnik lain. Betul tak? Okay. Jadi dengan pakaian tradisional ni juga kita menekankan kesopanan dan ketatasusilaan kita lah terhadap terhadap ni lah. Seterusnya, kita boleh pakai cheongsam ni
Sebagai contoh lah, bagi saya sendiri, saya akan pakai Cheongsam ni sewaktu saya menghadiri festival kebudayaan ataupun kemerdekaan, sebab saya sendiri pengerusi Persatuan Kebudayaan Negeri Pulau Pinang. Jadi seharusnya lah saya akan pakai pakaian tersebut ketika festival-festival yang saya akan hadiri nanti, betul tak? Okey? Itu sajalah pendapat saya. Sekian, terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madia Ahmad Mufidah binti Muhammad Ilmi, pengerusi Persatuan Kebudayaan Negeri Pulau Pinang, Pulau Mutiaris. Okey, baiklah. Seterusnya, soalan yang seterusnya saya akan menunjukkan kepada ahli panel kita yang kedua, iaitu Datuk Dr. Muhammad Nabil bin Azman, Pegawai Kebudayaan Negeri Pahang. Okey, baiklah Datuk. Datuk sudah bersedia ya? Baik, sudah sedia. Okay, semangat ya Datuk. Alhamdulillah. Okey, baiklah Datuk. Soalannya berbunyi, pada pendapat sebagai ahli panel yang pakar dalam kebudayaan, seperti yang kita ketahui, Datuk memang pakar mengenai kebudayaan yang ada di Malaysia dan kebudayaan yang ada di negeri Pahang. Okey, apakah pandangan Datuk sendiri mengenai pengaruh pemakaian budaya barat yang akan mempengaruhi terhadap golongan-golongan remaja? Adakah ia akan menangkaskan kepada ataupun mengkontrol atau mengawal dalam pemikiran remaja supaya pemakaian tradisional itu dikurangkan, maknanya tidak dititik beratkan oleh mana-mana remaja. Dipersilakan. Okay, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Moderator atas satu soalan yang bagi saya cukup menarik, iaitu berkaitan pengaruh pemakaian budaya barat di dalam kalangan remaja di negara kita. Baiklah, dewasa ini kebudayaan barat sudah pun telah mendominasi segala aspek di negara kita. Peradaban barat kini juga telah menguasai dunia. Banyak terlalu perubahan-perubahan yang dapat kita lihat pada remaja atau belia kini di negara kita. Ini kerana kebudayaan barat merupakan satu petaka yang buruk bagi masyarakat dan peradaban di timur. Masyarakat timur yang menonjolkan peradaban mulia sedikit demi sedikit mula mengikuti kebudayaan barat. Baiklah, mengapa perkara ini boleh berlaku? Salah satunya adalah dari segi media massa. Ini kerana drama atau filem barat yang ditayangkan di Malaysia telah memaparkan pelakon-pelakon mereka yang mengayakan fashion barat terkini. Seperti yang kita sedia maklum, fashion barat adalah tidak sesuai dengan masyarakat kita kerana fashion barat kebanyakan dan hampir semuanya terdiri daripada pakaian yang sangat mencolok mata. Betul tak Tuan Moderator? Baiklah, remaja menjadi terikut-ikut dengan apa yang digayakan oleh selebriti barat mereka kerana ingin kelihatan sama seperti idola mereka. Okey, ini yang kita dapat lihat dengan jelas bahawa fashion pakaian barat sememangnya lebih menarik daripada segi cantik pembuatan coraknya, daripada segi warnanya dan juga daripada segi corak baju fashion itu sendiri. Ketiga-tiga ini telah dibuat mengikut citarasa remaja kita pada masa kini. Baiklah, mereka juga akan cenderung untuk mengayakan fashion pakaian barat untuk kelihatan dengan lebih sempurna dan juga untuk memperoleh keyakinan yang tinggi untuk bergaul dengan orang di sekeliling mereka. Tambah pula ketika bersama rakan-rakan mereka. Itulah dapat kita lihat apabila kita pergi ke, sebagai contohnya, supermarket ataupun pergi ke mall, kita dapat lihat anak-anak muda kita tidak lagi memakai pakaian tradisional ini. Kecuali saya setuju dengan Profesor Syamil di mana anak muda kita hanya dapat dilihat memakai fashion ketika perayaan. Okey, baju kurung dan baju Melayu hanya dapat kita lihat apabila ketika Hari Raya Aidilfitri. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Muhammad Nabil bin Azman, Pegawai Kebudayaan Negeri Pahang, Darul Makmur. Okey, baiklah. Kita akan ke soalan yang seterusnya mengenai dengan isu yang berlaku oleh Insta Famous, iaitu Rizal Durian Kimchi, di mana hangat diperkatakan dan viral di Malaysia yang mengenai penghinaan pakaian tradisional kaum Iban. Sebelum itu, dalam soalan yang akan dibungkaikan, marilah kita sama-sama menonton video yang akan ditayangkan. Mate. Ini kain buruk lah, tak mesti masuk ini. Video ini akan dibungkaikan oleh Yang Mulia Raja Nur Izzati binti Yang Mulia Raja Abdul Hadi. Dipersilakan.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Tuan Moderator. Okey, isu yang berlaku berdasarkan video sebentar tadi, apa yang saya, bagi pendapat saya, apa yang saya boleh menceritakan, isu ini lebih mengaitkan tentang baju kaum yang berada di Malaysia lah. Okey, untuk pendapat semua, penduduk Malaysia ini terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan keturunan. Okey, kumpulan terbesar rakyat Malaysia yang terdiri daripada 3 kaum, iaitu Melayu, Cina dan India. Okey, baiklah. 3 kaum ini sangat khusus, sangat umum yang semua orang kenali. Apa yang saya dapat simpulkan video tersebut, tindakan Rizal Durian Kimchi merupakan sangat tidak baik dan kurang menghormati kaum orang lain, kerana isu ini berkait rapat dengan semua kaum yang berada di dalam Malaysia lah. Okey, apa yang faktor berlaku di dalam video tersebut terjadi disebabkan kurangnya kesedaran di atas apa yang berlaku. Sebagai contoh yang saya dapat berikan, beliau merupakan influencer dan sangat dikenali oleh orang ramai yang di dalam Malaysia. Jadi sangat berkait rapat dengan rakyat-rakyat Malaysia. Jadi apa yang beliau buat itu sangat tidak baik dan akan memberi impak yang sangat besar kepada semua golongan lah. Okey, isteri beliau iaitu Mariam yang memakai pakaian daripada kaum Iban dan menghina sebagai kain buruh itu sangat tidak wajar sekali. Jadinya perasaan itu telah membuat satu sifat yang berlaku di dalam diri kaum-kaum yang ada di Malaysia lah. Jadi menjadi kecil hati dan menjadi isu tu hangat diperkatakan, walaupun isu ini berlaku pada tahun sekitar 2021 tapi hangat diperkatakan pada tahun sekarang juga, pada zaman sekarang. Okey. Yang ketiga, pada era yang moden ini kita sering menggunakan telefon bimbit untuk kita mempamerkan segala benda yang kita rasa nak buat. Macam tu. Tapi sebagai influencer iaitu Rizal Durian Kimchi, bagi saya sangat tidak menghormati agama orang lain dan kaum orang lain, kerana sebagai kita rakyat Malaysia, kita kena menghormati pakaian yang diragakan walau sesiapa pun kita lah, kerana setiap pakaian sangat memain peranan dan memberi makna yang tersendiri lah, sama ada daripada warna, pakaian, design masing-masing. Sangat tidak wajar bagi beliau untuk melakukan tindakan seperti begitu. Jadi bagi saya yang dapat disimpulkan di dalam video tersebut, kita sebagai rakyat Malaysia haruslah sendiri memahami apa yang berlaku di dalam Malaysia ini dan harus mengambil berat untuk tidak mengecilkan perasaan orang lain, kerana kita terdiri daripada berbagai kaum mungkin dalam Malaysia. Begitulah. Jadi itulah yang saya dapat simpulkan di dalam video tersebut. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Mulia Raja Nur Izzati binti Yang Mulia Raja Abdul Hadi, Pensyarakanan Fakulti Artistik dan Kebudayaan daripada Universiti Malaya, atas jawapan yang dirungkaikan mengenai seorang Instafamous Rizal Durian Kimchi, di mana kita tahu bahawa setiap pemakaian ataupun pakaian tradisional setiap kaum mempunyai lambang dan keunikan mereka yang tersendiri. Okey, baiklah, kita seterusnya akan memberikan soalan atau membangkitkan soalan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Profesor Dr. Muhammad Syamil bin Rosli. Bagi Profesor Dr. sendiri, apakah kesan dan akibat yang dapat kita pelajari daripada isu pemakaian budaya barat yang akan mempengaruhi dalam kalangan remaja dan isu Instafamous daripada Rizal Durian Kimchi? Dipersilakan, Profesor. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Seperti yang telah dibahaskan oleh panel 2 dan panel 4 berkaitan dengan isu yang timbul tentang pakaian tradisional di Malaysia. Okey, bagi menjawab soalan yang diberikan oleh Tuan Moderator, kesan yang kita pelajari terhadap dua isu ini adalah kita seharusnya menjaga, menghormati dan mengekalkan adat
dan budaya setiap kaum untuk mengelakkan perpecahan masyarakat di negara. Tambahan pula, kita mampu untuk mengekalkan kesinambungan tamadun di negara kita. Mengapa saya berkata seperti itu? Okey. Sebenarnya pakaian tradisional ini adalah salah satu budaya, dan dengan budaya ini membuatkan kita senantiasa ingat akan asal-usul diri kita dan kita tidak akan sesekali lupa daratan. Walaupun kita berada di negara barat sekalipun, jika kita masih mengekalkan pakaian ini di luar negara, sudah pasti kita akan sentiasa ingat siapa diri kita sebenarnya dan di mana asal-usul kita. Selain itu, kita akan sedar tentang kesulitan hidup dan perjuangan nenek moyang kita untuk mempertahankan pakaian ini. Dan ini adalah satu iktibar buat kita sendiri untuk mengekalkan pakaian tradisional. Akan tetapi, berkaitan dengan kes yang dibahaskan oleh panel 4 sebentar tadi berkaitan dengan kes isu durian kimchi, saya sebenarnya amat kesali dan seharusnya kita menitik beratkan kes itu untuk kita jaga dan menghormati budaya pemakaian setiap kaum. Hal ini mampu menimbulkan kontroversi dan memecah belahkan kaum di negara di Malaysia. Kita sewajarnya tidak memperlekehkan pakaian tradisional mereka kerana setiap pakaian yang dicipta oleh setiap kaum mempunyai makna, corak tersendiri dan makna yang tersirat. Dan mereka juga setiap pakaian mempunyai sejarah-sejarah mereka yang kita tidak ketahui. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Dr. Muhammad Syamil bin Rosli, pensyarah kanan Fakulti Kebudayaan Universiti Pendidikan Sultan Idris atas jawapan yang disampaikan dengan penuh bersemangat dan penuh pengetahuan mengenai kesan dan akibat yang dapat kita pelajari daripada kedua-dua isu tersebut. Okey, baiklah, seterusnya kita mempersilakan dan menjemput ahli panel kita yang ketiga, iaitu Profesor Madya Ahmad Mufidah binti Muhammad Ilmi, bagi menjawab mengenai isu tersebut juga. Adakah Profesor Madya mempunyai cadangan dalam untuk kita menyelesaikan kedua-dua isu tersebut agar ia tidak timbul lagi dalam kalangan rakyat-rakyat di Malaysia? Dipersilakan. Okey, baiklah. Terima kasih Tuan Moderator. Okey. Saya sebagai pengurusi kebudayaan Negeri Pulau Pinang, saya akan memberi cadangan bahawa setiap tahun kita perlu adakan festival-festival kebudayaan untuk memperkenalkan pakaian tradisional bagi setiap kaum, agar masyarakat kita di Malaysia ni lebih peka dengan pakaian-pakaian tradisional. Dan masyarakat kita ni boleh menjaga sensitiviti pakaian tradisional kaum lain. Dan ini untuk mengelakkan isu seperti Rizal Durian Kimchi ni berlakulah sebab masyarakat lebih peka dengan pakaian tradisional kaum lain. Mereka akan lebih menghormati jika mereka tahu contohnya time dia orang pergi melawat festival tu, dia orang kata ni pakaian tradisional kaum Iban. So dia orang tak akan mempersendakan lagi lah pakaian tradisional kaum Iban tu. Okey. Seterusnya, cadangan yang seterusnya, kita tak kira lah kita influencer ke kita siapa-siapa pun, kita perlu menjaga adab dan percakapan kita sebelum mengeluarkan sesuatu kenyataan tentang pakaian-pakaian tradisional kaum lain. Kita perlu fikir apa akan jadi impak jika kita cakap kenyataan yang bodoh seperti itulah. Okey. Seterusnya, cadangan yang terakhir, kita perlu lebih menghargai pakaian tradisional kaum lain, walaupun macam kita sendiri, kalau kaum lain cakap baju Melayu tak lawa lah, baju kurung tak lawa lah, kita akan rasa macam kenapa dia cakap macam tu, sedangkan kita rasa baju Melayu tu cantik, baju kurung tu cantik untuk kita pakai kan. Betul tak ahli panel dengan tuan moderator kan? Jadi kita perlu fikir sebelum hargai dan fikir keunikan
pakaian tradisional kaum lain. Dia ada keunikan dia sendiri. Okey. Itu sahaja cadangan daripada saya, pengerusi kebudayaan Negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Ahmad Mufidah binti Muhammad Ilmi, Pengerusi Persatuan Kebudayaan Negeri Pulau Pinang Pulau Mutiara, yang menjawab persoalan tadi dengan begitu bersungguh-sungguh, dengan bersemangat sekali, dengan keyakinan yang begitu tinggi tadi. Okey, baiklah, soalan yang terakhir yang akan dijawab oleh Datuk Dr. Muhammad Nabil bin Azman yang akan menyimpulkan bagi pendapat dia sendiri, pendapat daripada Datuk sendiri. Silakan Datuk. Okay, baiklah, apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah pakaian tradisional sepatutnya diambil berat oleh setiap peringkat umur. Ini kerana yang paling penting yang perlu kita jaga adalah negara kita akan menjadi mundur dari segi ekonomi. Kenapa? Panel dan juga moderator, disebabkan perniagaan pakaian tradisional di Malaysia tidak lagi mendapat sambutan yang menggalakkan dan orang ramai kerana remaja lebih mengutamakan dan tertarik dengan fashion pakaian barat. Peningkatan kesianan juga akan berlaku sekiranya kita anak muda lebih rela untuk memakai pakaian menjolok mata lah. Okey, baik, apa yang saya nak simpulkan di sini adalah kita perlu menjaga warisan kita supaya anak-anak generasi akan datang dapat menikmati ataupun dapat memakai pakaian tradisional. Sekiranya kita tidak mengambil berat, saya pasti akan pakaian tradisional ini semakin lama semakin ditinggalkan dan tidak akan dapat dinikmati oleh masyarakat akan datang. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Dr. Muhammad Nabil bin Azman atas kesimpulan yang telah diberikan mengenai pendapat Datuk sendirilah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada semua ahli-ahli panel kita, ahli-ahli pakar kita pada hari ini atas sudi kehadiran dalam menjawab serta merungkaikan segala persoalan yang telah dibangkitkan sebentar tadi. Apa yang kita dapat dengar dan kita perlu ambil iktibar demi anak bangsa dan generasi-generasi yang seterusnya, setiap kaum yang ada di dalam Malaysia mempunyai keunikan terhadap pakaian tradisional mereka sendiri, kerana kita mengetahui pakaian tradisional adalah melambangkan kebudayaan bagi bangsa-bangsa mereka sendiri, tidak kira Melayu, Cina, India ataupun mana-mana kaum. Okey, baiklah, saya rasa itu sahaja webinar kita pada hari ini mengenai tema kita iaitu pakaian tradisional. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan saya sendiri. Dan saya akan tamatkan webinar kita dengan serakak pantun yang berbunyi: bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jadi disusun maaf dipinta. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.